kata tuntutan atau hukum hakam yang telah dibahas sebelumnya. Definisi adalah pesan atau seruan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan perbuatan-perbuatan mukallaf baik dalam bentuk tuntut, pilihan atau juga peletakan. Definisi ini mengisyaratkan bahawa sumber hukum di dalam syariat Islam adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dengan demikian, hakim adalah sumber dari segala hukum iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tidak berlaku hukum kecuali ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada syariat melainkan yang disyariatkannya. Oleh kerana itu, Al-Quran dan ijma' ulama' mendukungnya. Jika memang ijma' ulama' menyatakan bahawa hakim adalah Allah Subhanahu Wa Taala, namun para ulama' masih berselisih pendapat dalam satu masalah. Namun boleh kita katakan mereka berselisih pendapat dalam dua masalah. Mahkum fi adalah sesuatu yang berhubungan dengan pesan atau seruan perbuat syariat. Jadi mahkum fi ini tiada lain adalah perbuatan jika memang pesan pembuat syariat hukum taklif. Namun, jika hukum wadi'i terkadang mahkum fi tersebut menjadi perbuatan bagi mukallaf seperti dalam masalah akad dan tindak kejahatan. Di lain waktu, mahkum fi tidak menjadi perbuatan bagi mukallaf. Akan tetapi, kembali kepada perbuatannya seperti menyaksikan datangnya bulan Ramadan yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebab wajibnya berpuasa. Puasa adalah perbuatan mukallaf dan mahkum fi juga dinamakan dengan mahkum bi. Akan tetapi, sebutan mahkum fi lebih utama daripada mahkum bi. Para ulama usul telah berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang berkait dengan beban taklif dari dua sisi. Yang pertama, dari segi syarat-syarat sahnya taklif dengan perbuatan tersebut. Yang kedua adalah dari segi yang disandarkan kepadanya seluruh perbuatan. Seterusnya adalah perbuatan-perbuatan yang berat. Terdapat 3 perbuatan-perbuatan yang berat. Yang pertama, kesulitan yang tidak biasa boleh muncul dalam perbuatan kerana sebab keadaan khusus yang meliputi mukallaf. Yang kedua, kesulitan yang tidak biasa akan tetapi menjadi keharusan untuk melakukannya kerana statusnya sebagai fardu kifayah. Seterusnya, kesulitan yang tidak biasa muncul dari zat dan karakter perbuatan itu sendiri. Syarat-syarat sah taklif dengan perbuatan atau syarat mahkum fi. Syarat yang pertama ialah perbuatan tersebut harus diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan sempurna hingga dia boleh membayangkan tujuan dan niatnya serta pelaksanaannya seperti mana yang dituntut darinya. Yang dimaksudkan dengan pengetahuan di sini adalah pengetahuan si mukallaf itu sendiri atau kemungkinan dia memiliki pengetahuan tersebut. Syarat kedua, jika perbuatan itu keluar dari kemampuan si mukallaf, maka dia tidak boleh dibayangnya ada kepatuhan dari mukallaf. Dengan itu, taklif tersebut menjadi sia-sia. Seterusnya adalah perbuatan dari segi ketidaktahuan yang disandarkan kepadanya, iaitu maksud dia adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum syarak, mempunyai tujuan untuk kebaikan ummah, iaitu atau masalah khasah kebaikan peribadi. Jadi jika tujuan adalah kebaikan kepada keseluruhan, maka perbuatan tersebut adalah hak Allah. Jika tujuannya adalah kebaikan untuk peribadi, maka ia adalah hak hamba, iaitu hak hamba. Jadi boleh disebutkan bahawa hak-hak Allah yang murni adalah terdiri daripada 8. Antaranya adalah ibadah madah, iaitu contohnya solat, ibadah yang mengandungi pemberian atau pembandaan seperti sedekah jariah dan sebagainya. Jadi hak hamba adalah manfaat atau kebaikan kepada individu, contohnya seperti membayar hutang, hal lain yang sama sepertinya. Jadi hak Allah dan hak hamba ialah sekali, tetapi hak Allah lebih tinggi. Contohnya adalah had, iaitu had menuduh zina, iaitu khazaf. Khazaf adalah jarimah, iaitu tindakan yang dapat merosakkan nama baik seseorang dan ia akan menyebabkan hal negatif di dalam masyarakat. Jadi ini adalah masalah umat. Jadi hukuman ini ia termasuk dalam hak-hak Allah. Jadi boleh disebutkan bahawa hak-hak Allah yang murni adalah terdiri daripada 8. Antaranya adalah ibadah madah, iaitu contohnya solat, ibadah yang mengandungi pemberian atau pembandaan seperti sedekah jariah dan sebagainya. Jadi hak hamba adalah manfaat atau kebaikan kepada individu, contohnya seperti membayar hutang, hal lain yang sama sepertinya. Jadi hak Allah dan hak hamba ialah sekali, tetapi hak Allah lebih tinggi. Contohnya adalah had, iaitu had menuduh zina, iaitu khazaf. Khazaf adalah jarimah, iaitu tindakan yang dapat merosakkan nama baik seseorang dan ia akan menyebabkan hal negatif di dalam masyarakat. Jadi ini adalah masalah umat. Jadi hukuman ini ia termasuk dalam hak-hak Allah. Mahkum alaih ni ialah dia adalah orang yang kepadanya ucapan jalanan melekat kepada perbuatannya.
dan ulama asal memanggilnya sebagai pembayar cukai. Syarat sah tugasan ialah yang pertama supaya mampu, yang kedua untuk memahami surat tugasan yang ditujukan kepadanya, dan yang terakhir memahami maknanya sehingga ia bergantung kepada pematuhan. Bantahan terhadap syarat tugasan iaitu syarat pentauliahan ialah keupayaan untuk memahami wacana jalanan dan hakikat bahawa bahaya ini boleh dipahami. Dia boleh membantah syarat ini seperti yang berikut, iaitu bantahan pertama, bantahan kedua dan juga bantahan ketiga. Bantahan pertama iaitu penugasan mereka yang tidak memahami ucapan tersebut telah disebut dalam syariat Islam. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum syukri hatta ta'lamu ma taqulun. Surah An-Nisa ayat 43. Ayat yang mulia ini bermaksud, jika kamu mabuk, janganlah kamu mendekati solat, kerana orang-orang yang mabuk dalam keadaan mabuk diwajibkan berhenti solat dan mereka tidak memahami ucapannya ketika itu dan mereka tidak memahami wacana pada masa itu. Jadi, bagaimana boleh dikatakan satu syarat penugasan ialah kebolehan memahami? Jawapannya ialah alamat dalam ayat ini tidak ditujukan kepada orang yang mabuk semasa mereka dalam keadaan mabuk, tetapi ditujukan kepada kaum muslimin ketika mereka terjaga, bukan untuk meminum arak ketika waktu solat telah dekat, supaya solat mereka tidak gugur dalam keadaan mabuk dan supaya mereka dapat menunaikan solat sebagaimana mestinya. Bantahan kedua iaitu undang-undang Islam adalah umum untuk semua orang. Bagaimana pula dengan menyelamatkan bahasa Arab kepada yang tidak memahaminya dan wajib? Adakah ini hanya pertembungan dengan keperluan tugasan, iaitu kebolehan memahami ucapan? Jawapannya ialah kebolehan memahami wacana merupakan syarat yang diperlukan kesohihan tugasan. Mereka yang tidak memahami bahasa Arab tidak boleh ditugaskan mengikut hukum syarak, melainkan mereka mampu memahami wacana pembuat undang-undang sama ada dengan mempelajari bahasa tersebut daripada Al-Quran. Bantahan ketiga iaitu di dalam Al-Quran terdapat sesuatu yang tidak dapat dimengerti, iaitu huruf-huruf yang terputus di awal beberapa surah. Bagaimanakah boleh dikatakan itu tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah yang tidak dapat dipahami? Surat-surat ini bukanlah dari surat tugasan dan oleh itu urusan tugasan tidak bergantung pada mereka. Ini di satu pihak dan di sisi lain.